Baik, kita berada di Muzium Kewarisanku ya. Kalau khazanah warisan negara Brunei Darussalam itu sendiri sebenarnya ramai di antara kita ni yang belum lagi mahir ataupun belum lagi fasih ke semuanya. Antaranya permainan dan juga tradisi, bagaimana lagi dengan kaum dan juga sebagainya ya. Dan kadang-kadang budaya di negara Brunei Darussalam ini hampir-hampir sama dengan negara-negara jiran. Malah juga ada yang tadi kita ni berkesempatan juga ya berkongsi dengan narasumber. Ada permainan yang kita ni sangkakan permainan tradisi kita ni rupanya bukanlah datangnya daripada tradisi kita ni. Tapi yang menariknya ia membuatkan untuk kita ni terisi masa kita ni. Jadi itulah yang menariknya ya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan warisan kita ni, khazanah-khazanah di negara Brunei Darussalam ini, teruskan setia bersama di Ramai Pagi, antaranya ya berada di segmen Muziumku Warisanku ini. Insya-Allah akan bermanfaat juga kepada kita ya. Betul sekali. Kita ni bawakan dengan narasumber kita ni pada hari ini, Tuan Haji Maharin bin Haji Abbas. Tentang satu pertandingan, pertandingan permainan pasang sekolah-sekolah menengah senegara bagi tahun 2024. Pasti memang kalau kita ditanya, betul kita ni memang kurang tahu apa ni, ataupun penonton kita di rumah memang ingin tahu apa yang akan diberikan pada hari ini. Apa kata kita ni siapa saja narasumber kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah ya bersama kita ya Tuan Haji Maharin bin Haji Abbas. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, cuma sedikit kurang sihat. Tidak mengapa ya, sama-sama berdoa kita ni sehat walafiat. Kadang-kadang itulah ya kita ni sebenarnya supaya untuk melihatkan kita ni bahawa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu amat penting untuk kita dihargai. Baik Tuan, kita menyentuh tentang tajuk kita ni pada hari ini, pertandingan permainan pasang sekolah-sekolah menengah senegara bagi tahun 2024. Terlebih dahulu mungkin ada yang kurang mengenali ataupun mengetahui ini mengenai dengan permainan pasangan ni. Apa sebenarnya? Pasang surut kah? Apa macam mana? Okey, terima kasih. Okey, permainan pasangan ni ia merupakan salah satu permainan yang hanya terdapat di negara Brunei Darussalam. Jadi di negara-negara lain memang tidak ada diperoleh ataupun didapati yang mempunyai persamaan dengan permainan ini. Jadi kita ni di negara Brunei Darussalam amat bertuah kerana mempunyai permainan ini. Jadi permainan ini ia amat menarik kerana ia memainkan sebanyak 2 pemain dan ia mempunyai corak-corak yang menarik untuk dimainkan sebanyak 40 lebih corak dengan nama yang masing-masing. Maksudnya namanya itu lebih kepada kebruneian. Jadi para pemain yang ingin bermain permainan ini akan dapat merasakan keseronokan untuk mencuba pelbagai corak-corak permainan pasang yang ada terdapat dalam permainan ini. Baik, mengenai dengan corak berkenaan Tuan, mungkin dapat dikongsikan corak apa? Corak batik kah? Corak apakah? Okey, kebanyakan coraknya ini adalah lebih kepada semula jadi. Okey, macam telapuk sepapan, pagar batu, kemudian ada nama makanan paha ayam. Mungkin kerana wujudnya corak-corak ini mungkin mengambil daripada apa yang dilihat pada masa lalu. Kemudian macam melihat kepada suatu benda, kemudian terbit dari dalam pemikiran satu corak, kemudian diwujudkan dan jadikan sebagai salah satu corak pasang. Baiklah, apa yang dilihatlah dalam kehidupan seharian kita itulah sebetulnya. Bagaimana pula dengan permainan tersebut? Adakah sukar untuk dipelajari ataupun sekejap saja boleh saja dapat kita difaham corak permainannya? Menurut pada pengalaman saya sendiri, semasa baru masuk dalam jabatan muzium-muzium, mempelajari permainan ini boleh dikatakan sedikit sukar. Tapi kalau sudah mencuba untuk bermain sebanyak 3 atau 5 kali, insya-Allah permainan ini akan jadi senang dan dapat dimainkan oleh pemain yang baru-baru. Ada juga permainan ini kami kenalkan di sekolah-sekolah, cuma mengambil 2 atau 3 kali saja. Untuk pelajar yang muda ini, sebab mereka mudah menangkap dan memahami permainan ini. Adakah lebih kurang sama dengan permainan catur?
yang mana? Okey, kalau permainan catur, ia ada berbeza sedikit. Tapi mungkin mempunyai strategi yang sama, iaitu untuk memakan buah ataupun menumbangkan buah lawan. Tapi persamaan yang mungkin dapat dilihat, kalau catur, ia ada dipanggil checkmate, di mana buah tersebut tidak dapat bergerak. Tapi kalau dalam permainan pasang, ia adalah digelar sebagai suntuk. Suntuk ini bermakna kita tidak dapat bergerak untuk mengambil buah yang dalam keadaan ataupun bernombor ganjil. Sebab syarat untuk bermain pasang ini adalah untuk memakan buah-buah yang ganjil saja, 1, 3, 5, 7. Jadi kalau semua buah berada dalam keadaan genap memang tidak dapat bergerak, dan itulah digelarkan sebagai suntuk. Suntuk. Baik, cukup menarik juga sebenarnya, Nisa dan juga Auda. Ini sebagai pengenalan kepada Auda. Ingin mengetahui lebih lanjut, insya-Allah kita boleh bertanya terus ya bersama dengan pakar. Sedikit pengenalan tentang permainan pasang. Memang semua orang tahulah tentang permainan pasang ni. Jadi kita ni berbalik kepada topik kita ni pada hari ini. Pertandingan permainan pasang ini, Tuan. Bila dan di mana kaya akan dilakukan? Okey, pertandingan pasang untuk sekolah-sekolah menengah senegara ini, saya terangkan dulu punya pendahulu. Okey, permainan pasang ini sudah lama kami adakan melalui bengkel ataupun program-program yang telah dijalankan pada setiap tahun. Jadi pada tahun ini Jabatan Muzium-Muzium telah mengambil inisiatif untuk mengukayahkan pertandingan ini dengan kerjasama Kementerian Pendidikan, iaitu Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Jadi pertandingan ini ia mensasarkan kepada pelajar-pelajar sekolah menengah di seluruh negara, iaitu sekolah-sekolah menengah kerajaan, swasta dan juga sekolah-sekolah menengah di bawah Jabatan Pendidikan Islam. Jadi pertandingan ini ia bermula pada bulan Ogos betulnya, iaitu pendaftaran. Dan alhamdulillah sebanyak 17 buah sekolah telah mendaftar. Dan pada masa ini telah selesai dibengkelkan. Jadi bengkel telah diadakan pada 3 tempat, iaitu pada 12 hari bulan di Pusat Belia Tutong bagi sekolah-sekolah yang berada di Tutong. Kemudian 14 hari bulan di daerah Belait, di Muzium Daerah Belait bagi sekolah-sekolah di sekitar kawasan daerah Belait. Dan juga yang terakhir adalah 18 dan 19, iaitu di Muzium Maritim Brunei Darussalam. Jadi tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memberikan persiapan ataupun persediaan kepada pelajar-pelajar ini untuk memahirkan diri mereka untuk mengetahui macam mana untuk bermain dan sebagainya, supaya diorang bersiap sedia sebelum pertandingan yang akan diadakan nanti. Baik, jadi kesemua mereka ini perlu menghafalkan 64 corak tersebut. Okey, tidak semestinya. Apa yang penting untuk pelajar ini adalah cara untuk bermain permainan ini. Sebab ia ada 2 langkah utama untuk membuka permainan ini, dan itulah yang perlu mereka fahami dan ketahui. Untuk corak permainan pula, pihak penyelaras akan memilih corak apa yang akan, ataupun pelajar itu sendiri akan memilih corak apa yang akan dimainkan. Jadi di sana nanti apa jenis corak pun bunganya, as long as diorang tahu macam mana untuk cara membukanya, itu sudah cukup. Jadi penting untuk mereka mengetahui peraturannya dahulu, cara-cara bermainnya. Betul. Tidak kira lah apa corak-corak yang disebutkan tadi, apa hak ayam dan sebagainya. Tu, ayam, saya ingat. Pergi lapar mendahulu. Belum sarapan. Itulah. Baik, disebabkan kita teringat satu perkara tersebut, jadi kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kita kembali bersama ya di Muzium Kewarisanku ini ya, menyentuh tentang corak ini. Mungkin dapat dikongsikan. Mungkin dapat dikongsikan Tuan. Pasal yang saya dengar tadi banyak coraknya. Adakah ia berbeza kalau dalam permainan lain tahapnya mungkin sama juga dengan permainan ini, Tuan? Macam mana? Okey, beza ataupun tahap senang kepada sukar permainan ini, ia tertaluk kepada corak bunga yang
akan dipilih. Contohnya kalau untuk permulaan ataupun beginner, kami akan mengajarkan corak paha ayam. Okey, paha ayam senang macam mungkin macam makan ayam kali senang. Buah yang diambil boleh banyak, boleh sedikit. Begitu. Tapi ada juga corak bunga yang terlalu susah. Hanya dengan sekali gerak saja ataupun 2 kali langkah memang dia dapat lagi bermain. Disebabkan semua buah yang ada dalam papan itu menjadi genap. Kerana syarat untuk memakan buah-buah dalam permainan pasang adalah ganjil. 1, 3, 5 ataupun 7. Baik. Jadi untuk tahap kesukaran ada salah satu ataupun 2 corak bunga yang mempunyai tahap kesukaran seperti itu. Jadi dalam pertandingan tersebut akan dipilih secara rawak ataupun ianya mengikut peringkat tuan mengenai dengan corak tersebut. Okey, dalam pertandingan ini bunga-bunga tersebut akan dipilih secara rawak. Dia tidak akan dipilih macam yang senang ataupun sukar. Sebab ini merupakan pendedahan kepada pelajar-pelajar ini juga. Jadi tahap kesukaran kami tidak akan memberikan yang susah lah. Oh ya, dalam lingkungan mereka ini juga ya. Dan juga ingin mengetahui daripada sekolah-sekolah menengah tersebut, ini sudah pun berada di peringkat akhir ataupun bagaimana? Okey, pada masa ini setelah selesai bengkel telah diadakan. Jadi peringkat saringan akan diadakan pada 11 pagi 28 September 2024 hari Sabtu. Dan juga setelah itu bagi peringkat akhirnya ya. Dan bagaimana, berapa orangkah yang akan dipilih pemain-pemain daripada wakil-wakil sekolah menengah tersebut? Okey, kategori bagi pertandingan ini adalah terbuka berkumpulan. Jadi setiap sekolah akan menghantar sebanyak 3 orang pemain, iaitu mix ataupun bercampur lelaki atau perempuan. Sebab menangkan dia adalah kategori terbuka. Jadi mereka akan dilawankan 3 lawan 3 dengan mengambil agregat 2-1 kemenangan. Jadi kalau satu sekolah 2 sudah kemenangan, artinya iaitu automatik akan jadi pemenang. Jadi saya telah mendengar tadi tata cara permainannya, tapi kurang faham bagaimana cara mereka untuk menang dalam permainan ini, tuan. Mungkin dikongsikan. Permainan pasang ia mempunyai 2 cara untuk memenangi permainan ini. Yang pertama adalah boleh dikatakan sebagai menang buah. Okay, menang buah adalah dengan mengira berapa banyak buah pasang yang diperolehi. Jadi ada perkiraan yang khusus untuk mengetahui siapakah pemenang, pemain A atau pemain B. Jadi yang kedua adalah dengan cara permainan itu menjadi suntuk. Okey, suntuk dalam arti kata lain, kalau kita ni boleh mengambil game chess contohnya, ya checkmate di mana tidak lagi dapat untuk bergerak. Jadi untuk permainan pasang pun sama juga. Jika syarat untuk memakan buah itu adalah huruf ganjil seperti dikatakan awal sebelum ini. Jadi dalam atas papan pasang, jika semua buah itu jadi dalam kiraan ataupun urutan nombor genap 2, 4, 6, 8, jadi tidak ada dapat makan buah-buah ganjil, maka itu adalah dikirakan sebagai suntuk. Pihak tersebutlah yang kalah lah ya. Jika contohnya tuan, nanti saya punya giliran bergerak, sebabkan tidak lagi ada makan untuk buah-buah ganjil. Jadi kemenangan adalah berpihak kepada tuan sendiri. Sudah dapat dimakan, menang. Menang. Dan perlu diingat juga dalam perkiraan kami sebagai pengadil, kemenangan buah ataupun kemenangan suntuk lebih besar lagi kemenangan suntuk lah. Jika suntuk, jika dibandingkan antara dua itu memang suntuk lah ya. Kerana caranya untuk memberi perangkap kepada pihak lawan. Saya tertarik juga dengan mereka ini dikongsikan dari sekolah-sekolah menengah mereka ini. Adakah ditetapkan daripada tahun 7 ke tahun 8 atau sebagainya? Okey, dalam pertandingan ini kami mensyaratkan penyertaan dari pelajar-pelajar tahun 8, 9 dan 10. Jadi sekolah-sekolah yang ikut serta kami bukakan kepada sekolah-sekolah kerajaan, sekolah-sekolah swasta dan juga sekolah-sekolah di bawah Jabatan Pendidikan Islam. Alhamdulillah di dalam ketiga-tiga kategori sekolah ini ada yang menghantar penyertaan, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Juga antaranya mungkin sekolah-sekolah daripada kebanyakannya daripada sekolah menengah di daerah Brunei Muara ataupun mungkin kebanyakan di Brunei Muara, Tutong dan juga Belait. Yang mengikuti ya, mengikuti pertandingan tersebut. Baik, daripada
Pihak muzium sendiri mungkin dapat dikongsikan apakah antara tujuan dalam membuat pertandingan permainan pasang ini, Tuan? Okey, antara tujuan atau objektif pertandingan ini diadakan adalah untuk jabatan ini menyebarkan ataupun mengangkat martabat permainan tradisi, terutama permainan pasang ini sebagai permainan warisan di negara ini. Sebab memandangkan permainan ini hanya didapati di negara Brunei Darussalam. Jadi adalah lebih penting untuk kita ni mengetengahkan dan mengenalkan permainan ini. Kemudian yang kedua, memberikan kepahaman mengenai teknik dan cara bermain pasang yang betul. Okey, jadi di Jabatan Muzium-Muzium kami mempunyai pembengkel-pembengkel atau pendemo-pendemo pasang yang baru, dan ada yang masih yang orang lama yang boleh mengajarkan habis kita yang berminat untuk bermain pasang ini. Jadi sepanjang program ataupun aktiviti sepanjang tahun yang kami adakan, alhamdulillah kami berjaya mengajar dan menarik minat orang ramai untuk bermain permainan ini. Tidak kiralah di sekolah ataupun waktu-waktu bandar kuceria. Dan alhamdulillah penerimaan orang ramai cukup menarik dan mereka minat, dan ada di kalangan mereka juga yang baru tahu permainan ini wujud. Wujud yang Betul ada. sekali. Memang tidak ramai orang tahu. Tapi mungkin ada yang bertanya, Tuan, katanya mengapa pasang, mengapa tidak yang lain? Soalan Okey, sebetulnya negara Brunei Darussalam mempunyai banyak permainan tradisi. Betul. Ada yang dari Ketani punya, ada yang berkongsi dengan negara-negara lain, contoh Simban, Congkak. Tani Brunei ada, Malaysia ada, Singapura dan sebagainya. Jadi untuk mengenalkan permainan tradisi ini, kita ni ataupun kami sebagai Jabatan Muzium-Muzium mengambil langkah untuk mengenalkan satu persatu permainan ini. Jadi kalau terlalu banyak kami kenalkan, mungkin akan mendapat kekeliruan ataupun tidak tahu. Sebab contohnya kalau congkak, okey, perbezaan congkak Malaysia Brunei yang tuan tahu macam mana? Apa bezanya? Kurang pasti tu macam sama. Saya rasa sama-sama. Itulah ya. Ini untuk Kami rasa pengetahuan sama saja. itu. Ya, mungkin dapat dijelaskan, Tuan. Okey, congkak Malaysia kalau dapat dilihat yang ada di pasaran pada masa ini, ia mempunyai 14 lubang kecil. Jadi 17 bagi setiap tepi kiri dan kanan. Jadi diisi adalah 7 biji untuk setiap satu lubang. Okey, untuk congkak Brunei, kita ni mempunyai sebanyak 16 lubang kecil, 8 bagi setiap tepi. Dan diisi sebanyak 8 biji buah. Dan permainannya lebih kurang sama, Tuan. Permainan lebih kurang sama, tapi untuk pembukaan Brunei kalau bermain boleh secara serentak ataupun boleh bercus untuk siapa memulakan dulu. Jadi biasanya kalau pertandingan kita ni akan bergerak atau bermula secara serentak. Jadi itulah perbezaan yang dapat dilihat. Jadi akan dikenalkan satu persatu lah sebab kita tidak mau menimbulkan kekeliruan untuk orang luar. Memang cukup menarik juga sebetulnya, Nisa. Baru terkena tahu. Banyak sebetulnya dapat dan dimainkan. nyatanya juga pihak penerbitan pun baru tahu nih katanya. Jadi bukan kami saja nih, Tuan. Tapi betul lah, perlunya ada pendedahan nih sebetulnya kerana permainan ini. Walaupun hampir-hampir sama, tapi ada perbezaannya. Dan mungkin antara pemilihan pasang ini yang pertama pembukaannya adalah disebabkan ianya hanya ada di Brunei Darussalam itu sendiri. Jadi mudahlah untuk habis kita memahami permainan-permainan ataupun kenapa ianya akan diadakan, ya. Betul sekali. Mungkin bagi orang yang melihatnya ia sekadar satu permainan, tapi bagi kita ni ia sebagai satu identiti yang kita dibawakan dalam bentuk satu permainan. Akhir sekali ingin juga saya ingin mengetahui, mungkin Tuan boleh berikan saranan dan harapan kepada beliau-beliau di luar sana. Okey, permainan tradisi ini merupakan salah satu juga warisan dan budaya yang Ketani miliki. Walaupun di mana-mana negara memang ada orang punya tradisi ataupun warisan permainan ini. Jadi untuk saranan kepada belia-belia di luar sana, kerana habis kita adalah merupakan golongan generasi muda ataupun generasi penerus, ini adalah peluang untuk Ketani untuk mengambil ataupun mempelajari apa-apa sahaja warisan dan tradisi yang ada di negara Brunei. Walaupun banyak yang tadi belum ketahui, insya-Allah dengan adanya pendedahan-pendedahan
dari pelbagai jabatan-jabatan di bawah Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Jadi itu adalah sebagai untuk petani mengetahui sebenar-benarnya apakah warisan dan tradisi Brunei Darussalam. Seperti juga permainan pasang, walaupun banyak kami telah mengadakan program ataupun aktiviti yang mengunsurkan kepada warisan, tapi masih banyak yang belum lagi mengetahui. Tapi pada masa yang sama, setelah mereka mengetahui semua yang kami ada ataupun yang kami simpan, mereka berminat dan mereka bersyukur karena mengetahui permainan ini ada di negara ini dan yang hanya Ketani miliki permainan ini. Betul. Jadi itulah usaha Jabatan Muzium-Muzium dalam hal ini sentiasa bergiat aktif untuk saling bergerak ke sana kemari untuk mengadakan aktiviti program bagi mengenalkan permainan ini. Betul sekali, Alhamdulillah. Jadi itu yang kita harapkan sebetulnya ya. Penonton-penonton yang mengikuti pertandingan permainan pasang ini bukan saja pengalaman yang mereka jalani sepanjang permainan itu dijalani di sana saja, tapi mereka membawanya ke kehidupan seharian mereka. Macam kita ni damit-damit dulu, masa kanak-kanak dulu kita ni main permainan simban dan sebagainya. Ingin juga kita ni lihat selipar dan sebetulnya. Ingin juga kita ni lihat permainan pasang ni kita ni jadikan sebagai permainan seharian. Betul. Baik, memang cukup menarik juga dengan pengungsiannya ya Tuan, dengan adanya pertandingan tersebut bukanlah hanya setakat kita ni akan memperkenalkan permainan saja, tapi inilah cara yang termudah untuk mereka ini ataupun Brunei kita ni sendiri untuk memahami warisan kita ni itu sendiri dengan permainan, insya-Allah ya, dengan sedikit sebanyak ingin mengetahui lagi sejarah pasangan ini dari mana, lepas itu mengenai dengan tempat-tempat dan lagi dan sebagainya. Jadi begitulah cara sebetulnya ya, perlahan sikit-sikit lama-lama jadi bukit pengetahuannya. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Haji Mahrin bin Haji Abbas, Pegawai Perkhidmatan Pelajaran kerana berkesudian. Terima kasih Tuan, dan kita mengharapkan juga ya semoga pertandingan ini akan menjadi suntikan semangat kepada pihak Tuan dan juga kepada mereka yang mengikuti ya untuk lebih mengenali warisan budaya kita ini. Baik, kita ucapkan terima kasih sekali lagi Tuan. Okey, terima kasih Tuan dan puan pengacara. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.